إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mempertemukan kita pada pagi ini untuk meneruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan Al-Qawaid Al-Fiqhiyah daripada kitab Al-Qawaid Wal-Usulul Jami'ah Wal-Furuq Wal-Taqasimul Badi'ah An-Nafi'ah karangan Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullahu ta'ala, guru kepada Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahumullah. Hari ini berapa Muharram? Dua lah. Okay. 2 Muharram bersamaan 1432 Muharram 1436 Hijrah bersamaan dengan 26 Oktober 2014. Kita teruskan dengan kaedah yang ke-16. Al-adlu wajibun fi kulli syai'in wal fadlu masnun. Al-adlu wajibun fi kulli syai'in wal fadlu masnun. Suara okey ke? Suara okey? Boleh Okey. Keadilan adalah wajib dalam semua perkara, manakala kurniaan adalah sunat. Okey. Asalnya saya terjemahkan kepada al-fadl, kepada penambahan. Okey. Tapi bila cek-cek balik semua, kurniaan rasa macam okey juga kot kan. Okey. Walaupun dia membawa maksud yang lebih kurang sama, al-fadl, kurniaan, anugerah, penambahan. Okey. Dan daripada situlah datangnya nama fadlan. Okey. Okey. Keadilan adalah anda memberi perkara yang wajib atas anda sebagaimana anda meminta perkara yang merupakan hak anda. Okey. Itu adalah adil. Jadi kalau seseorang meminta sesuatu yang hak dia ataupun memberi sesuatu yang perlu dia berikan, maknanya yang menjadi hak ke atasnya. Dalam bahasa Arab gitulah, ke atasnya, untuknya. Kalau bahasa kita mungkin tak berapa ada sangat kan. Ini hak saya untuk memberi, ini hak saya untuk menerima. Okey. Macam solat. Solat ni hak siapa? Hak siapa? Solat. Hak Allah. Hak Allah untuk kita laksanakan. Itu dalam bahasa Arab, haqqun, as-salatu haqqun alayya lillah. Ala dengan lam tu. Okay, jadi haqqun ala artinya wajib ke atas, artinya dia kena buat. Okey. Kalau li haqqun lahu artinya dia kena terima ataupun dia mesti diberikan. Okey, jadi solat kita laksanakan, kewajipan atas kita laksanakan kepada Allah. Okey, itu yang terjemahan tu daripada situlah, ala dengan antu'tiya ma 'alaika wa tatlubu kama tatlubu ma laka. Jadi asalnya gitu. Ma 'alaika, apa yang atas engkau, okey, engkau berikan, dan apa yang untuk engkau ambil. Faham tak? Jadi terjemahan dia tak boleh dalam situ kan. Jadi pening pula. Saya rasalah. Jadi hasil terjemahan itu ialah memberi perkara yang wajib ke atasmu dan meminta perkara yang merupakan hak kamu, hak anda. Okey. Okey, al-fadl pula ialah kurniaan adalah kebajikan yang asal atau tambahan terhadap perkara yang wajib. Okey, maknanya satu benda yang baik. Okey, ataupun maksud yang kedua ialah benda yang bukan wajib. Okey, tambahan kepada yang wajib. Okey, itu namanya al-fadl. Okey. Antara dalilnya ialah dalam surah Al-Hujurat, wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Okay, boleh buka sikit apa maksud dia? Dalam ayat yang ke-9,
akhir ayat tu, fa'in fa'at fa'aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Okey, dan serta berlaku adillah kamu, okey, dalam segala perkara, sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berlaku adil. Jadi al-iqsat, al-iqsat, iqsat, ya, kalau ikut ilmu tajwid dia, iqsat, jangan sebut iqsat kan, dia iqsat kan. Qaf tu dia tebal, tapi disebabkan sebelumnya itu baris bawah, kita tak baca tebal, kita baca iq, jangan baca iqqa kan. Nak tebal tak tebal tu mulut kita je, bibir tu kan ya. Kalau tafkhim, kita bibir tu dinaikkan ke atas sikit, betul. Contohnya muqqa, qa, jangan macam muqqa. Kalau itu dia panggil lawan daripada tafkhim, dia panggil apa? Tarqib. Tarqib, okey. Kalau wa'aq, ni adalah apa? Tafkhim juga, kita baca tebal. Wa'aq. Asalnya tengok kan. Itu kadang-kadang orang silap gitu. Sebab tu saya kalau belajar tajwid, memang orang tu kena maki ambon lah kan. Tak sabar kan, anak saya antara mangsa lah kan. Susah betul. Sebab tu akhirnya bini saya juga yang ajar kan. Wa'aq, kalau perlahan itulah wa'aq. Jadi kalau baca wa'aq, betul lah. Tapi kalau kadang-kadang bila qaf itu tebal, kita baca sebelum je pun tebal juga. Wa'aq. Ni nak kena lah tu kan. Marah lah kan. Wa'aq. Okey. Jadi kena buat slow motion kan. Dia kalau versi baru iPhone, dia ada ambil gambar tu slow motion. Kena buat macam tu. Okey. Sama juga Allah kan. Dia macam Allah. Allah. Kan. Salah tu. Dia sepatutnya sebab nama bibir tu dia kena memang letak cermin lah depan kan. Allah kan. Tarqiq. Lepas tu bila masuk lam tu barulah ditafkhimkan, ditebalkan. Allahu Akbar. Jangan okey. Tak apalah, saya saja. Kadang-kadang jadi apa kita halwa kan telinga kita kan. Tapi kena buat dalam benda tu. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Okey. Al-iqsat adalah adil, dan al-qastu adalah zalim kan. Okey, adil ini contoh dalilnya kan. Innallaha wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Okey, sekarang ni fa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Okey, qasitun, cuba cari dalam Al-Jin, dalam surah Al-Jin 14 dan 15. Okey, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba. Qasitun. Jadi jangan kita, saya saja sebut benda ni, jangan kita bila baca wa aqsitu betul pula sana wa ammal qasituna fakanu li jahannam hataba, kita jadi pening. Itu Allah sayang kepada muqsitin. Ini Allah benci pula kepada qasitin. Muqsitin lebih kurang sama lah kan, kita buat macam tu. Okey. Kerana bahasa Arab ni satu bahasa yang detail. Kalau aqsata, dia jadi apa tadi? Berlaku adil. Kalau qasata, jadi zalim. Okey. Jadi itu kehebatan bahasa Arab. Boleh. Benda tu ada juga dalam bahasa Malaysia, dalam sebutan. Saya membela anjing. Saya membela anjing. Kan? Yang kedua tu nak kena ketuk sikit lah. Yang pertama tak apa, membela anjing yang dizalimi tak apa. Saya membela anjing yang dizalimi, tak boleh. Membela tak apa, membela tak boleh. Betul tak? Okay? Jadi apatah lagi kalau membela tak boleh, apatah lagi nak cium-cium dia kan? Okey, baik. Wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ini dalil kepada keadilan. Wajib berlaku adil dalam perkara yang perlu kita laksanakan. Sama ada dua lah, merangkumi dua, kena ingat itu. Sama ada yang kita perlu laksanakan ataupun yang kita perlu ambil. Betul tak? Okay?
Seterusnya, mana kita boleh tuntutlah benda yang kita boleh ataupun wajib tuntut, iaitu mengikut keadilan. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-126, wa in 'aqabtum fa'aqibu bimithli ma 'uqibtum bih wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Okey. Dengan ayat yang seterusnya, surah Asy-Syura ayat yang ke-40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Maka Allah Ta'ala membenarkan untuk membalas penjenayah. Terjemahkan dahulu. Wa in aqabtum, sekiranya kamu iqab itu ialah maknanya menghukum, maka hukumlah seperti apa yang kamu dihukum. Maksudnya kalau kamu nak balas sesuatu perbuatan yang tak baik, maka balas yang setimpal sahaja. Wala in sabartum, dan sekiranya kamu sabar, itu adalah lebih baik untuk orang yang bersabar. Okey, bersabar itu lebih baik. Dia ada dua kan? Pertama, nak balas boleh tak? Boleh. Okey, yang lebih baik ialah sabar. Okey, tengok ayat yang seterusnya. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balasan yang tidak baik, benda yang tidak baik adalah dengan membalasnya dengan benda yang tak baik yang serupa dengannya. Okay, dia tumbuk kita sekali, tumbuk sekali lah, balas balik. Dibenarkan. Itu adalah keadilan. Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Namun sesiapa yang memaafkan dan mengislahkan, memperbaiki, maka pengganjarannya adalah atas Allah. Bila ganjaran atas Allah, maksudnya apa? Afdal, lebih elok daripada yang pertama, betul? Tapi kalau dia nak buat yang pertama, boleh tak? Boleh je, tak ada masalah. Okay? Sebab tu dalam kes ni, kita baca dulu, maka Allah Ta'ala membenarkan untuk membalas penjenayah dengan yang setimpal dengan jenayahnya. Inilah keadilan. Siapa buat salah kat kita, nak balas balik, boleh ke tak boleh? Boleh, kan? Kemudian Allah Ta'ala menggalakkan untuk memaafkannya. Inilah kurniaan. Ini adalah fadl, kurniaan. Nak buat boleh, dan lebih baik. Tetapi kalau tak nak buat yang fadl ini, nak buat yang adil, boleh tak boleh? Yes, itu wajib, tak ada masalah. Okey? Di sini kita sebenarnya boleh jawab banyak soalan. Tu ustaz, dia maki saya ustaz, sebakul ustaz. Kan? Saya nak buat apa ustaz? Saya geram lah ni, saya ada banyak bakul nak balas ni. Kan? Dia bagi sebakul, saya boleh je nak bagi 10 bakul, tak ada masalah, terduduk dia nanti ustaz. Dia tak dengar lagi saya maki. Kan? Boleh tak ustaz? Boleh tak? Boleh tak boleh? Boleh. Tak. Saya ulang balik soalan. Dia maki saya sebakul, saya nak balas balik berbakul-bakul. Boleh tak? Tak boleh yang tu. Tapi kita boleh jawab, kalau nak balas sebakul juga. Kan? Dia bagi satu balik. Kan? Tapi apakah yang lebih baik? Kita cakap pada dia yang itu, ini adalah keadilan. Buat yang ni tak salah, yang salah dia. Betul? Okay, lepas itu, kalau abang rasa nak dapat pahala lebih, buat apa? Sabar je lah. Itu ustaz, sabar menggeletar saya ustaz nak sabar ni. Sabar itulah yang bagus macam tu. Kan? Jadi sebagai ustaz kita kena jawab macam itulah kan. Betul tak? Okey. Namun kita katakan dia kalau tak sabar juga, kalau menggeletar tu menyebabkan dia balik nanti kan, isteri dia yang kena, anak dia yang kena kan. Lebih baik tak apalah kan. Kalau itu keadaannya, maka balaslah yang setimpal. Itu keadilan, tak salah. Okey? Sebab tu kalau tengok dalam ayat yang biasa dibaca dalam bulan Ramadan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya diberikan orang yang bersabar itu pahala mereka tanpa hisab, tanpa dihitung. Maknanya berterusan. Cuba bayangkan. Okay, bayangkan sekarang ni, kalau katalah kita buat contoh duniawi sikit lah, kan? Okay, maknanya sekarang ni apa nak kata? Adalah orang ambil duit kita sikit. Okay? Orang ambil duit kita sikit, kan? Kemudian kita nak ambil balik duit tu. Itu option yang pertama. Tiba-tiba ada option yang kedua. Dia ambil sikit duit kita. Daripada situ kita akan dapat satu macam tawaran. Dia ambil 10,000 tu, tawaran untuk anda, kalau anda bersabar ialah apa dia? Tiap-tiap bulan masuk duit. Syarikat tu kata tak salah, jangan balas. Dia nak jaga nama baik syarikat. Katalah ni, kita buat cerita lah kan. Okey. Tapi katakan gitu je, bos. Okey, macam ni. Tiap-tiap bulan kan kami bagi lebih daripada gaji yang dok biasa buat dapat tu, kami bagi. Berapa bos nak bagi? Ikut keuntungan syarikat.
katalah dia bagilah kata 1% daripada keuntungan syarikat. Okey, kira bulanan tu. Katalah kalau macam mana, saya tak reti sangat nak kira ni, tapi lebih kurang lah kan. Kalau untungnya katalah 50,000, 1% apa? Kan 100,000 lah, 100,000. 1% apa? 1,000. Okey. Dia syarikat besar lah kan. So dia untung dia 100, 150, 200. Kalau cantik tu musim yang orang turis Arab Saudi datang banyak kan. Dia dapat banyak betul. 50,000, tadi saya sebut apa? 100. Okey. Berganda-ganda lagi lah. Okay, jadi paling minimum dia dapat dalam 1,000, 2,000, 3,000. Rasa-rasa dia nak tuntut balik tak 10,000 tu? Rasa-rasa lah. Dia takkan buat. Pasal apa? Dia akan dapat tanpa kiraan yang apa? Biar hisab, tanpa kiraan yang terhad. Dia akan dapat sentiasa dapat. Okey. Jadi kalau kita boleh fikir begitu dalam dunia, rasanya kita akan buat yang mana? Kita akan buat yang kedua, iaitu kita akan memaafkan. Okey, memang susah. Okay, pepatah Arab mengatakan as-sabru kas-sibri fi madaqatihi walakinna awaqibahu ahla minal asali. Sabar itu adalah seperti sibir. Sibir ni rasanya pokok kaktus kot. Kan rasanya macam pokok kaktus. Kan saya pun tak pernah rasa, tapi mungkin pahit ke apa ke tawar ke apa. Okey, dari sudut rasa. Walakinna awaqibahu, akan tetapi akibatnya lebih elok daripada, lebih manis daripada al-asal, daripada madu. Madu yang dimakan tu lah, bukan madu yang diletak kat rumah tu. Okey. Okey, selesai yang tu. Jadi itu jawapan yang kita boleh berikan. Kalau orang nak tuntut balik keadilan dia, kata boleh tuntut, tapi tuntut pada kadarnya. Kerana biasanya orang akan tuntut, dia akan tuntut lebih daripada yang dia boleh dapat. Betul tak? Okey. Dan yang kedua, kita nasihatkan supaya bila tuntut tu boleh, tetapi yang lebih utama, yang banyak lagi pahalanya ialah kalau dia bersabar dan maafkan. Memang susah. Saman malu, saman itu. Tak apa, dia nak saman boleh lah, tapi pada kadarnya lah. Pada kadarnya, jangan lebih-lebih pula. Pada kadarnya. Okey. Itu tak ada masalah. Pasal saman malu ni dia adalah pada apa? Urusan apa? Urusan dia bukan urusan yang fizikal kan? Betul tak? Dia urusan apa saya nak kata? Apa dia punya perkataannya mungkin yang bersifat lebih kepada apa? Emosional ke kan? Dan sebagainya lah. Benda tu adalah pihak-pihak tertentu yang akan meletakkan harganya berapa. Kita tak tahu harga berapa. Betul tak? Kalau saya tiba-tiba dimalukan merah telinga saya, kan? Berapa harganya? Mana saya tahu kan? Betul tak? Kadang-kadang berbeza. Kadang-kadang cukup dengan apa? Dengan buat kopi latte kan? Cukup yang tu. Kadang-kadang kena cheesecake. Kadang-kadang ada orang dia tak cukup yang tu. Kan dia kena My Fair Lady. Contohlah kan. Dan sebagainya lah. Tahu My Fair Lady tu apa? Kereta. Jangan ingat My Fair Lady tu orang pula. Ya. Macam kalau dia ada pangkat Datuk Tan Sri, kadang-kadang dia minta lebih-lebih. Macam mana? Saya rasa itu kembali kepada apa yang sesuai. Faham tak? Maknanya ada setengah orang dia punya status dia tu pun ada peranan juga. Kan? Maknanya katalah dia sekarang ni dia jenis orang yang bagi katalah bagi ceramah lah, ataupun dia jenis orang yang ketua keluarga yang besar ke, kan? Tiba-tiba dia diaibkan. Jadi di sini dia keluarga yang besar, kan? Kalau kita yang jenis keluarga kecil, kita tak rasa. Kalau jenis yang keluarga besar, dia rasa tak? Kan dia pergi keluarga tak layan. Macam mana? Okay? Jadi itu dia punya nak apa dia panggil saman apa malu tadi, dia tak samalah dengan orang yang keluarga dia kecil, ataupun mungkin dia tak ada keluarga. Sebagai contoh lah. Okay? Sebab tu sama tak dengan orang yang ketua kampung dengan menteri besar? Tak sama kan? Begitulah lebih kurang. Okay? Adalah pihak yang akan meletakkan kadarnya tu berapa sepatutnya. Okay? Begitulah, begitu jugalah halnya, selesai yang atas tu ya, dengan seluruh muamalat.
Muamalat artinya urusan dengan manusia. Okay, kita bezakan dengan ibadat. Ibadat ni urusan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau muamalat urusan kita dengan makhluk, dengan manusia, dengan makhluk-makhluk lain kan. Dipanggil dengan manusia, insan, dengan haiwan, dengan jamadat, dengan batu-bata ni kan. Boleh tak datang tiba-tiba kita pecahkan dia? Pasal apa? Pasal dia tak ada nyawa pun. Boleh tak? Nak testing, dah lama tak testing apa? Taekwondo kita kan, pecahkan meja ni kan. Boleh tak? Tapi meja ni katalah dekat luar, kat mana-mana kan. Lepas tu tinggalkan dekat tengah jalan. Benda-benda yang begitulah kan. Ataupun batu kita pecahkan tanpa kita bersihkan dan sebagainya lah. Okey, boleh ke tak boleh? Itu adalah muamalat. Walaupun dari sudut umum, perkara ibadat khusus, okey, dan juga muamalat adalah termasuk dalam ibadat. Semuanya boleh menghasilkan pahala dan dosa. Okey, begitu jugalah halnya dengan seluruh muamalat, urusan sesama makhluk. Keadilan dalamnya adalah wajib, iaitu anda memberikan apa yang wajib ke atas anda, serta anda mengambil harta anda, mengambil milik anda. Okey, ini adalah benda yang wajib. Okey, manakala kurniaan dalamnya, dalam urusan muamalat adalah mandub. Mandub ini perkataan lain untuk masnun ataupun sunat. Okey, disunatkan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wala tansawul fadla bainakum, iaitulah memaafkan sebahagian hak dan toleransi dalam interaksi. Okey, cuba buka sekejap. Wala tansawul fadla bainakum, surah Al-Baqarah ayat yang ke 200 berapa? 37. Okey, dia kata apa? Wala tansawul fadla bainakum, dan janganlah pula kamu lupa berbuat baik dan berbudi sesama sendiri. Ini terjemahan Melayu dia. Kalau terjemahan Indonesia ialah dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Okey, keutamaan itu maksudnya kebaikanlah, kebajikan. Okey, jangan lupa berbuat baik. Okey, iaitu memaafkan sebahagian hak. Okey, dan juga bertoleransi dalam interaksi. Ini yang diambil daripada ayat ini, wala tansawul fadla bainakum, dan jangan lupa al-fadl, kurniaan antara sesama kamu. Kurniaan ini artinya pemberian, artinya apa? Memaafkan sebahagian hak, dan juga bertoleransi dalam interaksi antara siapa? Antara suami isteri khususnya. Okay, kalau nak hidupkan dia panggil apa ni, kehidupan keluarga antara suami isteri, yang penting ialah ada benda ni lah. Okey, apa? Memaafkan sebahagian hak dan bertoleransi dalam interaksi. Betul tak? Kan? Okay, dalam hadis lain, dalam satu hadis Nabi SAW sebutkan, la yafruq mu'minun mu'minah. Jangan ada seorang mukmin, iaitu suami, yang memarahi siapa? Membenci mukminah, isterinya. Okey, in sakhita minha khuluqan radiya minha akhar. Kalau dia benci satu akhlak, dia akan redha akhlak yang lain. Kan? Saya biasa sebut kadang-kadang ada setengah-setengah suami ni, dia jenis yang berselera untuk makan, kan? Tapi isterinya masak, Allahu Akbar, kan? Ni takbir untuk sembahyang jenazah lah, bukan takbir untuk hari raya, kan? Makannya dia tak jalan lah, kan? Okay? Dia kena tambah tu, tambahan ni, dia sendiri kena tambah nak jadi sedap, nak jadi lebih sedap lagi. Tapi dari sudut jaga duit, bagus, kan? Duit ada je, kan? Dia pandai, isteri tu pandai mencuri lah daripada dia, kan? Dia letak duit, isteri keluarkan, sampai dekat akhir bulan, tak ada duit lah, ada lagi, berapa abang nak apa, kan? Tak apa, bagi. Bagus bini aku ni, kan? Dah lama dah ada anak berapa orang tu, beritahu sebenarnya duit tu sebenarnya duit abang juga, kan? Mana dapat duit tu? Apa? Curi sunat. Kan? Bukan tipu sunat, curi sunat. Okay? Jadi dia ambil benda tu, nak beli kereta, Masya Allah ada duit. Mana dapat duit ni? Tak apalah, Allah bagi. So bila akhirnya dia ingatkan isteri dia bantu dia, sebenarnya dia bantu diri dia sendiri melalui pencarian, pemilihan isteri itu sebagai isterinya. Okey. Okey, baik. Okey. Jadi ini antara yang penting, wala tansawul fadla bainakum, memaafkan sebahagian hak, kan? Hak kita terhadap isteri, hak isteri terhadap suami. Kalau ada di situ apa dia, konsep memaafkan, mudah hidup.
Betul tak? Okay. Suami isteri, lelaki dengan perempuan ni apa beza dia? Satu dari mana? Ya, men are from mana? Mars, kan? Women are from Venus. Agaknya kalau orang cakap begitulah, saya tak tahu kan. Tapi yang pentingnya ialah, biasanya orang sebut lelaki ni dia jenis makro, agaknya lah kot. Perempuan ni mikro. Boleh tak? Boleh faham? Lelaki dia fikir yang besar-besar je, yang kecil-kecil ni tak payah kan. Sebab tu kalau nota perempuan dia berkala-kala. Kalau nota lelaki tak ada ni, dia masuk hafal terus. Betul tak? Okay, secara umumnya begitulah. Kadang-kadang kita tengok banyak, kalau lelaki pen tu ada tak gerak pun. Kan? Kadang-kadang pen pun tak ada, nota pun tak ada, dengar je gitu kan, kalau dekat universiti-universiti lah. Tapi yang perempuan tu dengan color pen dia apa semua. Kalau kita pensyarah ni pun lupa bawa pen kan, maka pen pun dia ada kan. Lupa bawa, macam nak tulis ni? Ustaz tak ada. Ramai pula yang ada, yang lelaki haram. Kan? Baik, jadi toleransi ini penting. Kita kena kadang-kadang dalam kehidupan ni kena ada satu benda, iaitu memahami pihak lain. Okay? Syekh Muhammad Hassan hafizahullah, kan yang kat Mesir tu kan, orang kritik dia cerita lain lah kan, tapi saya rasa dia antara pendakwah salafi yang hebat juga kan, dan sering masuk dalam TV. PhD dia bagus, cuma saya tak tengok lagi, baru semalam tengok dia punya Viva dia. Viva dia depan, ya Allah kan, punyalah ramai, macam ceramah tu, penuh orang. Kalau kita tu kecut dah kan. Ya, tajuk dia ialah manhaj an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fi da'watil ghair. Manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah kepada orang lain. Daripada tajuk tu pun kita dah nampak dah macam mana yang dia akan bincangkan. Kalau ikut sunnah Nabi, setiap orang ikut kadarnya. Kan, boleh tak dia nak dakwah kepada maharaja Rom seperti dia dakwah kepada Badawi? Boleh tak? Tak boleh kan? Dengan maharaja Rom dia akan hantar delegasi. Delegasi pula macam mana? Apa ciri-ciri delegasi tu? Apa ciri-ciri kalau kita nak hantar wakil pergi gimana? Apa? Berilmu. Antaranya berilmu, lagi fasih lagi segak. Itu yang saya nak tu sebenarnya, segak. Kan? Maknanya bila dia hantar delegasi tu Rom nak, okey, masuk. Tapi kalau hantar delegasi, dia ni betul ke delegasi ni? Kan? Itu adalah antara ciri-ciri. Kan, macam mana nak berhadapan dengan maharaja. Berhadapan dengan Badawi pula macam mana? Badawi, ada tak contoh macam mana Nabi berdepan dengan orang Badawi? Apa dia? Badawi kencing di masjid. Badawi kencing di masjid. Okey, itu contoh biasa. Ada contoh lain lagi tak? Ada orang yang antara contoh lain, Badawi minta Badawi panggil dia kan, ya Muhammad, wahai Muhammad. Okey, selang tu kisah ketiga lah. Kisah kedua ni, wahai Muhammad. Apa kalau kita jawapan kita apa? Pengajar lah kan, betul tak? Okey, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan menjadikan panggilan sebahagian daripada kamu antara sesama sendiri, okey, panggilan kepada Rasul seperti panggilan antara sesama sendiri. Kena panggil Rasulullah, Nabi Allah dan sebagainya lah. Okey, kena hormat. Tapi kalau Badawi tanya, okey tak? Dia tak tahu, dia tak ada ilmu pun. Jadi kalau dia panggil wahai Muhammad, okey, jawapan dia hahu ataupun haum, dengan jawapan yang biasa Badawi itu. Kan? Aku kat sini, dia kata gitulah kan. Jadi dia tak adalah begitu orang kata apa, macam terlalu protokol sangat. Kalau orang tu bukan orang protokol, okey. Okey, itu antara contohnya lah. Banyak lagi contoh lain, okey, dan itu perlu untuk kita pelajari insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Okey, teruskan. Allah Taala memerintahkan untuk mengambil hak daripada orang yang berada secara serta-merta. Berada ni maksudnya orang yang ada harta. Okey. Secara serta-merta, dan mengarahkan untuk menunggu orang yang kesempitan. Ini adalah kalau orang tu berhutang. Orang berhutang, dia ada duit nak bayar tapi dia tak bayar. Boleh tak ambil harta itu daripada dia?
orang berhutang kan, dan dia lepas bila dah sampai tempohnya dia ada duit untuk bayar, boleh tak kita ambil duit dia? Boleh kan? Okey, orang berhutang, kemudian sampai tempohnya pergi tengok dia tak ada duit. Nak buat apa? Ambil dia masuk dalam bilik ni, penjara lah kan maksudnya kan. Macam Along nak buat, boleh tak? Kalau ikut dalam Islam tak boleh. Dia panggil dalam bahasa Arabnya ialah inzar. Kan, inzar kan? Kita menunggu lagi orang yang mu'sir, yang dalam kesempitan. Okey? Inilah keadilan. Ini keadilan. Lepas itu kemudian Allah menggalakkan kurniaan dengan firman-Nya, Al-Baqarah 280, wa an tasaddaqu khairul lakum, dan sekiranya kamu bersedekah maka itu lebih baik lagi. Okey? Nah, sekiranya bersedekah itu lebih baik lagi. Dapat tak konsep Islam dalam memberi apa dia panggil ni? Hutang. Konsep Islam dalam memberi hutang ialah memudahkan. Kerana biasanya orang yang memberi hutang ni dia berada di tahap yang dia panggil apa? Selesa kan? Kewangan dia luas. Luas lawannya apa? Sempit lah kan? Satu lagi apa? Dia panggil mewah lawannya? Mewah lawannya? Mewah lawannya apa? Cukup makan. Cukup makan kan? Okey. Okay. Ada orang pergi mana-mana, dompet dia tu macam penuh kan. Dan yang kedua pun penuh juga. Yang pertama penuh duit, yang kedua penuh kertas. Kan, macam-macam kertas yang dia letaklah kan, nota kat situ apa ke yang perlu bayar ke dan sebagainya. Okey. Okey, baik. Jadi sesiapa yang mudah kan, dalam konsep Islam ialah orang kaya akan mempermudahkan untuk orang yang miskin, bukannya menekan lagi. Tetapi konsep Yahudi, konsep bank secara umumnya sekarang ni, khususnya bank yang berunsur ribawi secara umumnya, okey. Apa dia? Riba dengan orang Yahudi tak boleh, riba dengan orang lain tu jadi seolah-olah wajib. Kan? Okay? Kerana yang lain daripada Yahudi dianggap sebagai lembu haiwan, goyims, kan? Okey. Baik. Wa antasaddaqu khairul lakum. Fadhal, kat depan boleh. Allah Ta'ala membenarkan bercampur dengan anak yatim dalam makanan, minuman dan perkara yang berkaitan dengannya. Okey. Okay, makan, minum dan apa-apa yang berkaitan dengan itulah. Okey. Dalam keadaan yang adil. Dia juga menggalakkan kepada kurniaan dan berjaga-jaga. Kan? Tengok sini, adil dan al-adil dengan al-fadl. Al-adil ialah boleh. Kalau kita nak asingkan, susah. Betul tak? Maka kita jaga anak yatim, kita nak asingkan makanan kita, sukat betul-betul, letih kita, menyusahkan. Dan dalam agama Islam tidak begitu. Jadi boleh buat sekali, makan sekali kan? Ataupun guna duit dia, kita sebagai yang berkhidmat tu makan mengikut kadarnya. Okey. Tapi pada masa yang sama, hendaklah Allah menggalakkan kepada kurniaan dan berjaga-jaga. Maksudnya kita jangan melampaui batas. Okay, kalau makan yang kita perlu makan 2 pinggan lah. Jangan disebabkan kalau itu adalah harta anak yatim, 5 pinggan kita sebat kan? Sebenarnya 2 pinggan dah cukup dah, 2 cukup lah. Kalau kita yang buat 2 pinggannya. Tapi kalau orang buat 5 pinggan kan? Kalau kawan tak apalah kan? Tapi kalau anak yatim tak boleh. Okey. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Dan kalau kamu bergaul dengan mereka, bercampur dengan mereka dalam makanan dan minuman, maka mereka adalah saudara-saudara kamu. Dan Allah mengetahui orang yang mufsid daripada yang muslih, orang yang merosakkan dan orang yang menjaga. Okey, menjaga kebajikan. Okay, jadi siapa nak jaga harta anak yatim, dia kena jaga betul-betul. Kalau nak makan daripada harta anak yatim itu, maka makan dengan apa? Dengan yang diperlukan. Okey, biasanya adalah apabila bersama dengan mereka, makan, minum, biasanya begitu. Okey, ini ayat ini memang berkaitan dengan perbincangan yang baru kita sebut, dan boleh saya rasa sababun nuzul dia pun lebih kurang begitu. Okey. Kemudian dalam suratul Maidah ayat yang ke-45, wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal 'aina bil-'aini wal anfa bil-anfi wal udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sin
wal juruha qisas, was sinna bis sinni wal juruha qisas. Okey, ini tentang qisas. Kami tulis dalam fiha ni adalah dalam Taurat kan. Dalam Taurat jiwa dengan jiwa. Maknanya kalau bunuh orang, balas balik bunuh. Okey, ain dengan ain, mata dengan mata. Tarik keluarkan mata orang tu, mata dia akan dikeluarkan juga. Apa lagi? Hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi. Okey, wal juruh qisas, cedera pun dengan cedera balik. Okey, kemudian Allah sebutkan lagi, ini adalah sebelum tu, ini adalah keadilan. Itu yang adilnya. Qisas adalah yang adil. Tetapi ada satu lagi yang lebih hebat, iaitu faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah. Okey, sesiapa yang bersedekah, maknanya siapa yang memaafkan. Okey, mana benda ni? Siapa ada terjemahan tu boleh buka tak? Surah mana ni? Surah Al-Ma'idah. Sekejap kita tengok, pastikan dulu. Al-Ma'idah ayat yang ke berapa? 45. Okey, dia kata apa? Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalam At-Taurat bahawasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barang siapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penembus dosa baginya. Faman tasaddaqa bihi, maknanya katalah kan, apa tadi, jari dia dicabut oleh seorang ni lah secara zalim. Dia boleh buat dua benda. Satu, keadilan. Yang kedua ialah kurniaan, ataupun bahasanya kat sini sedekah, maknanya dimaafkan. Okey, keadilan tu, kelingking yang dicabut, kelingking sanalah dicabut juga. Okey, apa yang kurniaannya ataupun sedekahnya ialah maafkan. Seolah-olah apa? Seolah-olah yang jari itu dia apa? Dicabut, dia sedekah lah, dia nak pahala jari tu. Faham tak? Besar pahalanya dan merupakan kafarah kepada dosa-dosanya nanti. Okey. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 148, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Okey, Allah tidak suka kepada al-jahra bis-su'. Kepada apa? Al-jahr ini maksudnya ialah mengapa? As-su' tu adalah ucapan buruk lah. Tapi maksud al-jahr itu ialah menyebut secara apa? Dia, menyebut secara terang-terangan. Kita kadang-kadang sebut secara sembunyi kan. Kita tak suka lah orang tu kata gini-gini kan, okey? Ataupun kita menyebut benda yang tak baik secara sembunyi. Itu keadaan pertama biasa orang buat. Yang kedua ialah menyebut yang tak baik secara terang-terangan. Jadi Allah mengatakan di sini, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang. Maknanya yang disebut secara terang-terangan. Saya rasa terang-terangan lebih sesuai lagi. Kecuali orang yang dianiaya. Illa man zalim. Kalau orang yang dianiaya, dia boleh, dia dibenarkan untuk menyatakan perkara itu. Okey. Dan kat mana dia nak nyatakan? Nyatakanlah di tempat yang sesuai. Betul tak? Ya, sekarang ni macam contohnya mahkamah. Jangan dia sebut dekat kedai kopi buat apa? Tak ada faedah. Betul tak? Nak dapatkan hak kita, sebut dekat kedai kopi, dia akan jadi perbincangan je lah kan? Tak jadi perbincangan pun, dia akan jadi apa? Jadi apa? Gosipnya. Tapi kalau sebut di tempatnya, maka kita memang menuntut hak kita. Okey? Dibenarkan. Kalau nak kaitkan, nak faham lagi, dalam kitab Riyadhus Salihin ada disebutkan ghibah ataupun mengumpat yang dibenarkan. Berapa banyak? 6 kan? Sekitar 6 lah lebih kurang. Antaranya ialah suami ataupun isteri mengadu tentang suami. Okey, menceritakan keburukan. Takkan kita bila mengadu tu cerita kebaikan kot. Benar tak? Mengadu pada mahkamah cerita apa?
suami saya baik. Kata ni ngadu buat apa ni kan? Ini bukan mengadu. Ini bukan mengadu, ini menceritakan tentang kebaikan. Dia akan mengadu, kata suami saya buat gini yang tak baik. Okay? Dan saya nak hak saya. Okey. Jadi dia dizalimi, dia dibenarkan. Baik. Iaitu dibenarkan untuknya untuk menuntut haknya, okey, menyebutkan keburukan secara terang-terangan untuk menuntut haknya. Namun dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala, menggalakkan kurniaan. Okey, dalam firman-Nya dalam surah Fussilat ayat yang ke-34, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Dan pasti tidak sama kebaikan dan keburukan. Tolaklah dengan yang lebih baik. Maknanya kita nak balas sesuatu yang buruk pun balaslah dengan yang lebih baik. Hasilnya ialah orang yang di antara kamu dan dia ada adawah, permusuhan, akan menjadi waliyun hamim. Menjadi apa? Menjadi rakan yang rapat. Gitulah lebih kurang terjemahannya. Okey. Jadi itu adalah kurniaan. Kan tadi adalah kita minta, kita tuntut balik hak kita. Yang ni tak. Dia buat tak baik pun kita sabar dan kita balas dengan yang baik. Okey. Siapa boleh buat yang tu? Orang buat tak baik, balas dengan baik. Siapa nak berbai'ah kepada saya? Mampu tak buat? Susah kan? Tercabut tudung nak buat tu. Kalau yang perempuan lah kan? Tapi itulah yang terbaik. Okay, dan itulah yang sepatutnya kita nasihatkan diri kita dan juga orang ramai. Okay. Maka keadilan dan kurniaan adalah dua maqam, maqamani, dua maqam ataupun dua situasi untuk kumpulan orang yang insaf dan kumpulan orang yang proaktif. Okey. Apa benda ni? Ini sebenarnya merujuk kepada satu ayat, kan? Ayatnya ialah siapa tahu ayat ni? Ayatnya ialah faminhum muqtasid. Perkataan muqtasid tu ada, cari ya. Faminhum muqtasid. Okey, dalam surah Fatir ayat yang ke-32. Ini boleh catatlah. Saya terjemah apa yang ada je. Ini tambahan. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di merujuk kepada perkara ni. Apa dia? Keadilan dan kurniaan adalah dua maqam, dua situasi untuk kumpulan orang yang insaf dan kumpulan orang yang proaktif. Okey, rasanya merujuk kepada ayat ini. Surah Fatir ayat yang ke-32. Thumma awrathnal kitabal ladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih. Kan kitab yang Allah turunkan di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada tiga jenis lah. Ada tiga jenis manusia berkenaan dengan kitab yang diberikan kepada mereka. Pertama siapa? Ada yang menganiaya diri mereka sendiri, maksudnya zalim. Okey. Dan ada yang pertengahan. Okey, ada yang pertengahan, maksudnya baik pun buat, jahat pun buat sikit-sikit. Gitulah kan. Dan di antara mereka pula ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, proaktif dalam berbuat baik. Okey. Jadi kat sini katanya apa? Keadilan dan kurniaan adalah dua maqam, dua keadaan, situasi untuk kumpulan. Pertama siapa? Orang yang insaf. Okey. Orang yang insaf. Insaf ini maksudnya ialah apa? Apa maksud insaf? Insaf kya karte hai kan? Apa maksud insaf tu? Tak tahu lah betul tak betul saya sebut dia kan? Apa maksud insaf? Kita faham insaf ialah sedar, tapi insaf sebenar ialah adil. Adil kan? Insaf itu al-insaf, ialah al-adl. Al-insaf ialah al-adl. Okey, asal perkataan dalam bahasa Arab. Tapi bila masuk dalam bahasa Melayu, kita kena insaf, iaitu kita kena sedar diri. Dan kita kena, orang kata apa? Macam
muhasabah kan, insaf tu, hasil muhasabah adalah insaf, betul tak? Tapi insaf sebenarnya adalah sama dengan iqsat, sama dengan al-adl, sama. Okey. Jadi orang yang insaf, iaitu apa tadi ya? Orang yang adil ataupun orang yang pertengahan. Kan adil kan biasa pertengahan kan? Itu adalah daripada ayat tadi, muqsitin, minta maaf, muqtasid, orang yang ekonomi. Muqtasid ni asal ekonomi, dia pertengahan. Dia tidak terlampau baik dan tidak terlampau jahat. Ya, kalau dalam rakyat tu, dalam masyarakat, kita panggil apa? Golongan pertengahan. Okay, dalam masyarakat, kalau banyak golongan pertengahan, tak ada masalah. Tapi kalau yang banyaknya adalah golongan yang apa? Ataupun yang bawah, porak-peranda. Senang je. Okay? Kalau banyak sangat yang kaya, artinya banyak yang, kalau dan berlaku sebaliknya, itu banyak yang miskin, pertengahan kurang, biasanya susah kita nak kawal. Betul tak? Contohnya macam dekat Pakistan kan, ada orang duduk di mana? Macam sekarang ni kita keluar, ada tak orang yang duduk dekat guna kemah daripada kotak je. Rumah dia dari kotak. Pelepah kurma, tak ada kurma lah sini kan. Pelepah apa? Pelepah apa? Pinang. Pinang ke dan sebagainya lah. Dia letak tu je. Tapi bawah tu ada TV lah. Ada tak nak jumpa kat Malaysia ni? Ada juga kan yang golongan gelandangan tu ada, bukan tak ada. Tapi kat sana ni dia jadi macam satu fenomena juga yang banyak. Okey, dan yang kalau kaya tu dia kaya semacam. Pertengahan tu dia kurang sikit. Okey, kat Malaysia saya rasa yang banyak ialah pertengahan, walaupun ada yang kaya juga, kaya semacam lah. Okey, dua macam pun ada, dan ada yang miskin, gelandangan pun ada juga, tapi yang banyak ialah yang pertengahan. Okey. Kalau contoh lain mungkin kan dekat Indonesia, kalau nak belajar kena ada duit. Betul? Kalau nak kerja kena duit. Bukan kerja nak dapat duit. Nampak? Nak kerja kena ada duit. Kita fikir nak kerja kena ada duit, tak masuk akal kan. Kita kerja tak payah duit lah, kerja lah, kena ada kesihatan lah kan, betul tak? Tak, sana nak kerja kena ada duit. Pasal apa? Pasal orang dalam tu bila ini maid yang beritahu pada kita lah kan, maknanya tukang gaji tu kan, bila keluarga dia orang nak kerja tu, dia kena bayar duit supaya dapat masuk kerja kat situ kan. Itu antara masalah yang wujud lah. Okey, baik. Saya nak sebut tadi golongan dua maqam ataupun dua situasi untuk kumpulan yang insaf ataupun adil ataupun pertengahan ataupun ekonomi, dan kumpulan yang proaktif, sabiqun. Yang sabiqun ni yang sentiasa ke depan. Okey, kalau dalam masalah ibadat, yang sabiqun dalam masalah kaedah kita ni, sabiqun ialah siapa? Ialah orang yang buat apa? Adil ke ataupun fadl? Adil ataupun kurnia? Mana satu? Proaktif ni yang mana satu? Fadl lah. Kan? Siapa yang buat fadl, al-fadl, iaitu kurniaan, dia ni proaktif. Dia sentiasa sabiqun, nak ke depan dia, nak pahala lebih je kerja dia. Orang nak pahala lebih kurang cukup makan, dia nak pahala lebih. Okey? Sebab tu kalau dia nak bagi duit pun dia fikir, ni duit ni nak bagi kat mana ni? Bagi satu tempat yang dapat 10 ataupun bagi satu tempat 10 100, boleh jadi 1000 pahalanya. Dia fikir kan, yang jenis yang tengah-tengah ni tak apalah, bagilah mana-mana pun, yang penting bagi. Yang ni tak nak bagi yang terbaik pahalanya. Nak sebut zikir pun zikir yang terbaik. Laqad qultu ba'daki kalimat. Okey, law wuzinat bima qultihi mundzul yawm lawazinathu, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah sebut sesuatu zikir, kalau ditimbang dengan apa yang kau sebut wahai isteriku Juwairiyah, daripada awal lagi, apa jadi? Yang aku punya kuat lagi, hebat lagi. Kan Rasulullah keluar, isteri dia zikir lepas sembahyang subuh, zikir. Balik tu duk zikir lagi. Okey. Adakah engkau begini daripada tadi? Ya. Nabi kata apa? Aku dah sebut beberapa perkataan, kalau nak timbang, yang ni lebih hebat lagi. Apa dia? Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Itu satu riwayat. Riwayat lain kata yang secara berasingan. Berapa kali dia sebut?
3 kali kan? Dia ada 4 isi kat situ. Ada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Sebut 3 kali. Okay, banyak, lebih banyak daripada orang yang duduk daripada awal katalah sejam ke untuk berzikir kat situ. Okey. Jadi itu adalah antara ciri orang yang proaktif, sabiqun. Okey, dia panggil di sini as-sabiqin, munsifin, sabiqin. Kemudian apa dia? Sesiapa yang kurang daripada itu 2 maqam tadi, okey, maka dia tergolong dalam kumpulan orang yang zalimin, orang yang zalim. Okey, so boleh rujuk ayat tadi, iaitu ayat dalam mana? Surah Fatir ayat yang ke-32. Okey, letak kat situ. Termasuk dalam perbincangan cabang dasar ini adalah segala bentuk ibadah seperti taharah, salat, saum, haj dan sebagainya. Di antaranya terdapat perkara yang mujizit, iaitu memadai. Mujizit, memadai. Okey. Apa dia? Iaitu yang dia buat mengikut apa yang wajib dan mesti. Ikut syarat yang wajib, syarat yang mesti. Ini namanya apa? Adil. Okey, seterusnya. Di antaranya terdapat perkara yang kamil, yang sempurna, iaitu yang melaksanakan amalan-amalan sunat dalam ibadat itu selepas menyempurnakan amalan-amalan wajib. Inilah kurniaan. Faham ke tak faham ni? Dalam ibadat ada 2 jenis ibadat. Satu ibadat yang cukup, memadai, mujizit. Bahasa Arab kata mujizit. Sebab tu kadang-kadang kalau dalam hukum fiqah dibahagikan 2. Antara ataupun sebelum tu lagi, kenapa kita nak tahu wajib, sunat? Kenapa kita nak tahu benda ni? Adakah kerana kita buat yang wajib, tinggalkan yang sunat untuk ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, kakak-kakak, abang-abang yang biasa pergi kelas, dia buatlah tu. Yang sunat ni kita buat wajib cukup lah. Adakah begitu? Ya ke tidak? Tu A. B, apa dia? Kita belajar sunat dan wajib kerana apa? Supaya kita pastikan wajib kita tak abaikan dan kita berusaha melaksanakan yang sunat. Itu B. Mana satu? B, A, B cukup lah kan? Mana satu? Sudah tentu yang B kan? Ini soalan yang terbuka lah. Open book test lah dia panggil kan? Okay? Jadi kesilapannya ialah kalau kita buat apa? Belajar yang sunat dengan yang wajib, nak ambil yang wajib je, sunat tak nak buat. Okay? Sepatutnya belajar sunat dan wajib, nak pastikan wajib dilaksanakan dan sunat diusahakan sebenar-benarnya. Okey. Okey. Mujizit. Jadi dalam ibadat ada mujizit. Mujizit memadai, okey, mencukupi. Buat ibadat, dalam ibadat itu kan ada rukun, ada sunat. Contohnya dalam solat. Dalam solat ada rukun kan? Apa rukunnya? Niat syarat. Apa lagi? Rukunnya antaranya apa? Qiyam lagi. Fatihah. Okey. Lepas Fatihah tu surah lain tu hukum apa hukum dia? Adakah wajib? Lepas baca Fatihah, kita nak bacalah paling kurang qul huwallahu ahad sampai habis. Wajib tak yang tu? Sunat kan? Jadi kalau orang baca waladdallin daripada awal lah kan, sampai waladdallin amin, Allahu akbar, sah tak? Sah kan? Okey. Manakala lepas tu masa dia rukuk pula, dia baca tasbih pun 3 kali ya. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, samiallahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Terus Allahu akbar. Samalah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, rabbighfirli, Allahu akbar. Kita yang biasa baca yang panjang ni pun terkejarlah kan, betul tak? Kita biasa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ataupun doa-doa lain yang kita baca dalam tu kan. Okey, Nabi suruh banyakkan doa. Kita nak doa je, imam ni dah cepat sangat ni, kenapa ni? Sedangkan dia baca solat yang mujizit, solat mujziah yang memadai, mencukupi. Okey. Dan itu adalah keadilan. Satu lagi ialah sempurna. Solat yang sempurna ni bila baca kan, dihayati, tadi dihayati juga, tapi di sini ditambah lagi dengan benda-benda yang menyempurnakan. Contohnya, dah baca Fatihah, baca surah.
Dan surahnya bukan qul ya qulhu saja, kan? Qul ya qulhu kan. Bukan yang tu saja. Dia baca juga yang lain-lain. Dia tambah lagi kan. Setiap masa tu dia cuba tambah hafal, apa yang dia hafal dia bacakan lagi. Itu adalah ke arah kesempurnaan. Okey. Dalam sujud, dalam rukuk, dalam i'tidal sami Allahu liman hamidah kan banyak doa-doa lain. Dibacakan dan diamalkan. Betul tak? Okey. Jadi itu artinya adalah kesempurnaan. Okey. Baik. Dan kesempurnaan itu dalam kaedah kita ini ialah al-fadl, kurniaan tambahan. Okey, so kena bezakan antara dua tu. Yang wajib mesti buat. Yang tambahan itu adalah yang untuk nak memperbaiki. Okey. Semua permasalahan yang menyerupai perkara ini adalah berjalan mengikut kaedah ini. Dia bagi contoh-contoh sahaja di sini. Dan itu adalah sifat formula ataupun kaedah. Kaedah dia tak boleh letak semua contoh daripada zaman Adam AS sampai zaman kita sekarang, tak boleh. Dia hanya bagi beberapa contoh yang utama. Lepas itu kalau ada contoh-contoh yang lebih kurang sama, maka kita gunalah kepandaian kita untuk nak masukkan dalam kaedah-kaedah tadi yang telah kita baca setakat ni. Ada berapa? 16. Okey. Ada masa lagi insya-Allah. Betul? Kalau ikut 12.10 ada masa lagi kan? Baik. Kaedah yang ke-17 pendek saja, iaitu man ta'ajjala syai'an qabla awanihi 'uqiba bihirmanihi. Yang ni memang banyak para ulama kita sebut dalam perbincangan fiqh, banyak sangat benda ni sebut. Okey. Sesiapa yang gopoh mengambil sesuatu sebelum waktunya akan dihukum dengan pengharamannya ataupun larangan terhadapnya. Okey. Okey. Tak apalah, contoh bawah nanti boleh faham. Kalau tak faham yang ni lah, kita baca je. Demikian itu adalah kerana seseorang hamba itu adalah dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala serta tertakluk kepada hukum hakam Tuhannya, dan dia tidak mempunyai apa-apa dalam urusan ini. Itu maknanya hakikat sebenarnya lah kita ni, walaupun kita miliki apa dia panggil ya, kita miliki apa, macam-macam harta ni diberikan pemilikannya kepada kita, betul tak? Kereta yang kita pakai tu kereta siapa? Kereta siapa? Kereta kita lah, betul tak? Takkan nak kata kereta, contohnya itu kereta milik Allah. Kalau kata kereta milik Allah, artinya apa? Artinya apa? Siapa nak pakai lah, betul tak? Kata betul? Kan? Masjid adalah rumah Allah. Siapa nak sembahyang, masuk-masuklah. Begitu juga kereta ni. Boleh cakap macam tu? Tak, orang akan fikir 2-3 kali juga kan. Nak percaya, dia jadi pening kan. Okay. Jadi kita mengatakan bahawa dari sudut pemilikan ada benda yang kita milik, tapi pemilikan kita itu adalah tertakluk. Contohnya, saya ada kereta, boleh tak saya gunakan kereta saya? Bukan, saya ubah balik. Saya nampak orang tu naik kereta, kan dia bawa laju. Dia kata, abang tak boleh bawa laju, kan bahaya. Dia kata, ikut saya, kereta saya, bukan kereta awak. Betul, dia ambil, dia jenis bengong sikit contoh kan. Dia buat apa? Dia ambil lah satu, bukan kaca lah, dia ambil apa, kayu golf ke kan. Ingat dia, kita dah standby lah, ingatlah pukul kita kan. Dia pukul kereta dia, dia pukul kereta dia. Kereta saya tak buat pada kereta awak, kereta saya. Boleh tak buat macam tu? Kenapa tak boleh? Kereta dia. Apa jawapan dia? Kalau kata boleh, kenapa? Tak boleh, kenapa? Tapi kereta dia, bukan kereta kita. Dia kata ikut saya ni, saya punya. Saya nak buat apa, Allah berikan pada saya. Tapi dia kena guna nikmat tu dengan baik lah. Tak boleh macam dalam kereta seperti yang bosok. Kita kena jawab, adakah anda ini hamba Allah? Dia memang jawab ya lah kan, kalau dia orang Islam. Dan dia kata, ya, hamba Allah. Jadi hamba tu maksudnya apa? Apa yang anda miliki adalah tertakluk kepada pemilikan mutlak Allah. Jadi kereta yang anda miliki ni adalah siapa bagi asalnya? Kurniaan Allah melalui makhluk-makhluk apa semua kan, kerja anda semua. Lepas tu boleh tak buat sesuka hati? Tak boleh.
Okey, begitu lebih kurang kita nak jawab pada dia kan. Okey. Walaupun kadang-kadang kalau orang tu dah pening, kita nak bagi hujah macam mana pun dia tak nampak dah hujah tu. Tak apalah, tunggu dia reda dulu, bagi dia minum kopi sikit kan. Lepas tu hujah baik-baik dengan dia, insya-Allah dia akan minta maaf balik kot kan. Baik. Jadi itu sebenarnya, walaupun kita miliki sekian-sekian banyak harta, kita tak boleh guna sewenang-wenangnya. Kita kena guna mengikut apa tadi? Hukum hakam Allah, Tuhan kita. Okey, dalam meletakkan hukum hakam tu kita tak ada urusan, bukan urusan kita. Kita hanya menerima. Minallahi at-tanzil, daripada Allah penurunan wahyu. Okey, wa 'ala rasuli al-balagh kan. Dan ke atas rasul apa? Al-balagh, menyampaikan. Wa 'alaina al-taslim, dan kita hanya perlu menerima sahaja. Itu adalah tugas kita. Okey. Dalilnya dalam suratul Ahzab, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Okay? Dan tidak boleh bagi orang yang beriman, sama ada lelaki maupun perempuan, sekiranya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memutuskan sesuatu hukum, okay, dan juga Rasulnya, okay, memutuskan sesuatu hukum, tidak boleh baginya untuk mempunyai pilihan dalam apa? Dalam urusan itu. Okay? Jadi Allah katalah kalau haram, boleh tak kita kata halal? Boleh tak? Tak boleh. Okay, tapi satu perbincangan lain, Allah kata haram disebabkan iman dia jatuh sikit, dia pun buat benda tu. Boleh tak berlaku yang tu? Bukannya dibenarkan ataupun tak dibenarkan. Boleh tak berlaku? Adakah benda itu akan berlaku? Pasti akan berlaku kan, betul tak? Tapi yang tak boleh apa? Yang tak boleh ialah dia menukar hukum tu. Betul? Okey. Kalau kata arak haram kan, dia nak minum, kita kata tak boleh minum arak haram. Dia kata apa? Saya tahu arak tu haram kan, tapi ialah muda lagi, contohnya kan. Ustaz tak apa, ustaz tu orang kan, saya muda lagi ni kan. Dia pun minum. Ini kategori apa? Dia fasik, dia tak kafir. Tapi kalau yang seorang lagi, arak tu haram, kata saya tahu Allah haramkan, saya dah baca dah semua, tapi saya nak halalkan, cuma saya tak minum lah. Pasal orang yang minum arak ni orang bodoh kan, pasal tak jaga akal dia, tak cerdik. Saya orang cerdik, tapi pada saya benda ni taklah haram seperti yang tu. Ni ayat Quran apa semua tahu, saya dah kaji dah hadam dah lama dah benda tu. Tapi sekarang saya nak keluarkan satu kenyataan, arak itu adalah, dia cakap lah, adalah apa? Halal. Dengan itu dia jadi apa? Jadi kafir walaupun dia tak minum kan? Okay? Jadi itu kena bezakan sikit. Kerana kenyataan di sini ialah semua benda tertakluk kepada hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya pula mengatakan kalau Allah dah putuskan sesuatu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah putuskan sesuatu, kita tak boleh nak mengubahnya. Okey? Kalau kita tak boleh mengubahnya dari sudut hukum tu. Tapi kalau dari sudut perbuatan, iman kita lemah, ada di kalangan kita yang buat benda tu, melanggar benda tu, masih lagi mengatakan benda tu wajib kan, ini adalah dia tidak dikira macam melawan, tapi ini dikira kelemahan. Okey, melawan dengan kelemahan lain kan? Betul tak? Okey. Jika dia gopoh mengambil perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama sebelum wujud punca-puncanya, bahasa Arab disebut asbab. Tak ada punca-punca yang sah membenarkan kita ambil benda tu, perkara itu tidak akan memberi faedah kepadanya walau sedikit. Maknanya dia tak boleh ambil benda tu, dan dia dihukum dengan lawan kepada kehendaknya. Kehendaknya nak ambil, hukumannya ialah dilarang, diharamkan daripada mengambil. Okey. Contohnya apa? Tengok yang bawah ni semua adalah contoh-contoh. Pertama, diharamkan ataupun dilarang ke atas pembunuh untuk mengambil harta pusaka tanpa mengira bunuh sengaja atau silap, sekiranya tanpa hak. Faham tak ni? Orang yang membunuh, dia dapat harta pusaka daripada yang dibunuh tu ialah yang mewariskan. Dia mewarisi. Okay, jadi dia nak cepat. Kenapalah lambat sangat ni kan? Okay. Okay, dia pun bakar rumah tu ke? Dia buat lah macam tersilap kan? Okay.
Dia dapat tak? Tak dapat kerana dia membunuh. Okey. Jadi tidak akan diberikan. Kerana apa? Kerana dia nak, memang hak dia sepatutnya. Kalau dia tunggu, mungkin dia tak tunggulah kan. Okay? Maknanya selepas orang yang mewariskan tu meninggal, orang yang mewarisi akan dapat. Kalau dia ikut cara biasa, dapatlah. Tapi kalau dia tak sabar dan dia gopoh kan, dia nak cepat, jadi dia pun membunuh supaya dah mati dah. Dah mati, aku boleh ambil, saya boleh ambil. Boleh tak? Tak boleh. Okey. Dan di sini ada perbincangan fiqh sedikit, iaitu tanpa mengira bunuh sengaja atau bunuh silap. Apa maksud bunuh sengaja? Nah, bunuh dengan bunuh sengaja, bunuh dengan niat, okey, dengan alat yang membunuh. Bunuh yang syibhul amd, ada satu lagi ialah bunuh yang tidak sengaja. Okey, bunuh dengan alat yang membunuh tapi tanpa niat. Okey, bunuh silap pula ialah dia memang tak niat nak bunuh tapi tersilap. Dia nak tembak rusa lari belakang tu ialah siapa lah? Pakcik dia ke? Kan, yang millionaire tu. Tak kena, aduh kan, tak sengaja ni. Ya. Jadi kalau dia pastikan dia tak sengaja, tak ada masalah. Tapi dia memang target kan, rusa kat depan dia kan, dia target rusa tu lari, dia tembak belakang dia. Kan, jadi situ adalah apa? Bunuh secara sengaja. Okey. Kemudian disebut sekiranya tanpa hak. Okey. Kalau dengan hak, artinya dia bunuh secara sengaja dengan hak. Dia tu kerja dia adalah pancung penjenayah. Kan? Tiba-tiba yang nak dipancung depan dia tu adalah, katalah kan, keluarga dia lah yang banyak duit, yang mana dia pun termasuk dalam apa? Dalam ni, dalam apa? Dalam pewaris-pewaris harta orang yang akan dipancung ni. Dia pun beritahu dekat kerajaan, tak boleh lah kan, nanti kata tak dapat harta. Dia kata tak ada, ini dengan hak. Kamu bukan nak bunuh dia, kamu ditugaskan untuk bunuh dia. Itu je. Dia pun pancung. Dapat tak? Dia boleh dapat tak? Dapat. Okey. Dia bunuh dengan sengaja tak? Takkan tak sengaja. Memang kerja dia kan. Dia memang ditugaskan untuk dia. Dia bunuh dengan sengaja tapi dengan hak. Jadi dia tidak dilarang. Okey. Ini sebenarnya merupakan mazhab Al-Hanabilah, mazhab Hanbali. Okey. Kalau mazhab Syafi'i, okey, Syafi'iyah ialah bunuh dengan apa sahaja sekalipun tak boleh waris. Faham tak? Bunuh silap ke, sengaja ke, tak sengaja ke, niat ke, tak ada niat ke, kalau bunuh tak dapat. Itu mazhab al-Imam, mazhab Syafi'iyah. Kalau mazhab Hanabilah pula seperti yang kita sebutkan tadi. Okey. Baik, jika itu satu perbincangan, dan rasanya perbincangan di sini merujuk kepada mazhab Hanbali kat sini. Okey. Seterusnya yang kedua, jika orang yang diwasiat membunuh orang yang mewasiat, maka batal wasiat. Ini wasiat pula tadi adalah pusaka. Kan? Apa beza antara harta pusaka dengan wasiat? Harta wasiat 1/3, tak boleh lebih. Lagi apa yang membezakan? Bukan untuk ahli waris. Wasiat tak boleh diberikan kepada orang yang mewarisi. Okey. Maksudnya kalau orang yang termaktub dalam apa dia perundangan Islam, dia boleh dapat, tak boleh diwasiatkan lagi. Contohnya anak tu, anak perempuan ni dia akan dapat berapa? Kalau ada lelaki dengan perempuan, kan? Anak lelaki, anak perempuan, anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Betul? Okey. Jadi bapa ni nak wasiatkan lagi. Untuk perempuan, anak-anak perempuan dia. Boleh ke tak boleh? Tak boleh kerana la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk orang yang mewarisi. Okey. Tapi kalau ada wasiat, dia wasiatkan kepada, katalah dia wasiatkan untuk masjid, dia wasiatkan untuk yayasan dan sebagainya, dia wasiatkan. Jadi boleh tak pihak tu menghantar orang untuk bunuh dia supaya cepat sikit dapat? Tak boleh begitu. Okey. Yang ketiga, jika mudabbar membunuh tuannya, maka batal tadbir. Okey, mudabbar artinya adalah seorang tuan yang memiliki hamba. Ada orang yang kat bawah tu, dia buat apa? Dia mengatakan, engkau bebas wahai hambaku bila aku mati nanti. Maknanya dia ta'liqkan kat bawah tu, ta'liq itqi 'abdihi bi mautihi.
kan, lepas UFAI bawah tu kan, EAVE bawah tu sikit, betul-betul bawah tu, ta'liq itqi abdihi bimautihi, nombor 2 tu. Ta'liq kan kita biasa dengar cerai ta'liq kan. Ta'liq itu ialah menggantungkan itqi abdihi, pembebasan hambanya, bimautihi, dengan kematiannya. Nya tu ialah bukan kematian hamba tu, kematian tuan hamba tu lah. Kalau hamba tu mati, apa faedahnya kan. So tuan tu kata, kalau aku mati, engkau bebas, engkau jadi merdeka. Okey. Jadi itu asal perkataan. Jadi dia pun itu namanya adalah hamba yang mudabbar. Okey, perjanjian ataupun akad itu ataupun proses itu namanya tadbir. Tadbir. Okey. Jadi kalau hamba tu dah dengar benda tu, kan dia nak merdeka sangat ni, dan dia pun bunuh tuan dia dengan apa bentuk pembunuhan lah, khususnya yang sengaja tu. Okey, maka batal tadbir itu. Maknanya dia kekal hamba. Okey. Orang yang menceraikan isterinya semasa dia sakit mati, maksudnya dia semasa sakit yang dia rasa dia akan mati masa sakit tu, maka isterinya tetap mewarisi walaupun keluar daripada iddahnya. Faham tak? Dia masa tak sakit, macam mana nak cerita, kadang-kadang benda tu berlaku macam tadilah kan, bila ada clash antara suami isteri ni kan, dia tunggu masa je lah kan, dia ada harta dia banyak tapi dia tak nak bagi kat isteri dia, kan isteri dia telah sakitkan hati dia ke apa ke, so dia kata apa, dia rasa nak mati tu, dia ceraikan isteri dia. Supaya apa? Supaya bila dia mati, isteri dia tak dapat. Okay? Jadi kalau isteri dia pergi mahkamah kan, mengatakan dia ni ceraikan saya kerana tak nak ni, ada unsur-unsur ni, jadi mahkamah cek balik, kalau betul begitu, tetap akan dapat walaupun habis iddah. Okay? Kerana itu adalah perbuatan yang menyalahi boleh kita sebut maqasid agama kan, tujuan asal agama. Okey. Orang yang gopoh mengambil perkara syahwat di dunia akan dilarang daripadanya di akhirat nanti jika tidak bertaubat. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha. Okey, pada hari dipamerkan orang yang kafir kepada api neraka, adhhabtum tayyibatikum, dikatakan kepada mereka, kamu semua telah menghilangkan kebaikan-kebaikan kamu di dunia kamu. Maknanya kamu dah selesai buat benda yang lazat-lazat itu di dunia. Okey, wastamta'tum biha, dan kamu dah dapat dekat dunia. Jadi takkan dapat di mana, di akhirat nanti. Okey. Baik. Surah Al-Qaf ayat yang ke-20. Jadi itu antara contoh-contoh untuk kaedah yang ke berapa tadi? Yang ke-17. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Kaedah ini bertentangan dengan satu kaedah lain, iaitu sesiapa yang meninggalkan sesuatu kerana Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan yang lebih baik daripada perkara itu, dan dia tidak kehilangannya. Okay? So kita faham kat sini, siapa yang nak ambil sesuatu, gopoh nak ambil benda tu sebelum dia layak ambil, okay, dia akan dihukum dengan dilarang ataupun diharamkan daripada mengambil benda itu. Okey. Begitu juga sebaliknya kan, bertentangan ni maksudnya sebalik daripada macam yang kita nak sebutlah, yuqabil ni tak semestinya lawan tau. Dia maknanya ada kaedah begini, ada juga kaedah lain yang dipanggil apa, balance up, dia balancekan semula. Okey. Iaitu apa? Orang yang tinggalkan sesuatu kerana Allah, Allah akan gantikan dia dengan yang lebih baik, dan dia tidak kehilangan benda tu. Okey. Jadi ini semua sebenarnya mengangkat nafsiat ataupun mengangkat jiwa kan orang yang beriman. Betul tak? Kadang-kadang kita terpaksa tinggalkan sesuatu. Okey, yakin kalau kita tinggalkan, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ada boleh terbayang apa-apa tak yang pernah kita tinggalkan dulu? Agaknya lah. Ada siapa pernah glamour sini? Tak ada? Tak ada. Macam contoh Yusuf Islam kan, kita bawa dia pernah glamour kan. Kalau tengok dia punya dokumentari dia kan, dia kata apa, saya cakap contoh saja kan. Antara yang dia sebut ialah dalam tu semua benda dia dapat masa dia menjadi Cat Steven dulu. Semua benda dia dapat, semua dunia dia tak ada masalah. Tapi yang dia tak ada satu apa? Tak ada kawan. Yang kedua, tak tenang, sampai pernah nak bunuh diri kan. Tapi bila dia dah masuk Islam
Kan dia dapat ramai kawan, okey, dan dapat ketenangan. Kan, itu antara contoh lah kan, ya. Mungkin ada contoh lain yang lebih baik, tapi yang kita ingat sekali itulah. Dan kadang-kadang memang bila kita dalam kehidupan kita ni ada benda-benda yang berkait dengan kaedah yang last kali ni. Contoh sahabat. Sahabat-sahabat hijrah muhajirun. Contoh sahabat muhajirin, siapa dia? Antaranya Abdurrahman bin Auf. Kan, bila berhijrah tu tak ada, tinggalkan semua benda. Suhaib Ar-Rumi, kan, hijrah semua. Pasal dia datang dari Rom. Bila nak berhijrah tu, para Quraisy mengatakan, kamu datang sehelai sepinggang, jadi kaya. Sekarang nak keluar dengan semua harta kamu, tak boleh. Nak keluar boleh, tinggalkan harta. Jadi dia tinggalkan semua. Apa Nabi cakap? Rabihal bai'a Suhaib. Kan, telah untung dalam perniagaan. Siapa? Suhaib. Suhaib untung dalam perniagaan. Suhaib untung dalam perniagaan. Okay? Jadi itu memang sebenarnya perlu dididik dalam diri kita. Betul tak? Dua benda lah. Apa? Satu, jangan ambil sesuatu yang belum lagi hak kita. Yang kedua, dah jadi hak kita, lepaskan kerana Allah. Okey, tak apa. Banyaklah kalau nak bagi contoh tu banyak, kan? Tapi kadang-kadang banyak sangat dia jadi sumbat, kita tak boleh nak keluarkan. Tapi contoh-contoh begitulah. Kita mungkin ada nak maafkan. Kita lepaskan. Kita boleh ambil hak kita balik, tapi kita maafkan. Maafkan tu Allah akan bagi banyak lagi benda-benda. Ketenangan bagi Allah kita dapat, rezeki kita dapat, kan? Dan kadang-kadang nak dapatkan projek mungkin, kan, dengan projek tu kena keluarkan duit sikit, kan? Betul tak? Nak kena rasuah lah kot agaknya, kan? Rasuah tu boleh tak? Projek tu kita layak ambil dan kita tak dapat sekian lama. Kalau kita bagi rasuah, boleh tak? Asalnya tak boleh, kan? Tapi Syekh Ibn Uthaymin mengatakan itu hak kita. Macam fatwa tu, macam saya baca macam pelik sikit lah, tapi bila baca balik macam munasabah juga. Kita nak mendapatkan hak kita kembali dengan memberi rasuah, boleh. Macam mana tahu itu hak kita kan? Macam kita tahu hak kita, macam ni, kita ni, kerja kita itulah, yang kita mahir kerja kita, dan kita minta banyak kali, kan? Yang ada ni katalah 10 orang lah, ataupun 5 orang apa kontraktor, kan? Yang semua dia dapat, patutnya taplah kita lah. Sinilah balik semula. Tak kena, sini balik semula. Kenapa pula, kan? Kalau ikutkan orang kata apa, kelayakan, lebih elok agaknya, kan, dari mereka ni. Kenapa? Bagi je tak ada benda. Okey, di sini ini fatwa, kan, dikeluarkan. Tak semestinya fatwa tu boleh dimulakan kat semua tempat lah. Tapi Syekh Ibn Uthaymin mengatakan kalau itu hak yang kita rasa kita berhak mengambilnya, maka rasuah itu tak salah. Dia bagi contoh lain. Contoh lain ialah, ini adalah geran tanah kita dirampas tanpa hak, dan kita nak dapatkan balik, pergi tak boleh. Pergi tak boleh, kan? Kenapa? Kerana sistem kat situ adalah kena bayar. Bukan bayar yuran, tak, kena bayar rasuah. Kalau kita terpaksa bayar untuk dapat balik semula, berdosa tak? Tak berdosa. Ataupun kita memang hak kita nak ambil balik, tak terpaksa pun, tapi nak ambil balik hak kita. Macam ini, itu dah ada black and white. Kita punya macam kontrak tadi. Macam mana nak tahu itu hak kita? Macam mana nak tahu? Macam saya sebut tadi lah, kan, sekarang ni kerja kita adalah, kan, okey, saya cerita macam ni, Ada 2 situasi saya nak cerita. Boleh kot rakam tak apa kot, kan? Satu, kawan saya ni, Dr. Aiman, dulu kerja dekat Midu. Dia kata dia balik dekat Mesir, kan, dia tunggu. Dia datang awal, tunggu dekat kaunter. Tunggu dia letak tu, orang tu ambil. Lepas tu orang datang, sebelum yang lepas dia datang habis. Datang selesai. Yang aku punya ada lagi kat situ, kenapa tak selesai lagi ni? Kan? Dia pergi. Saya punya tu, file tu bila nak buat? Okey, tak apa, tunggu ya. Kan, dia tunggu lagi, orang yang masuk lepas. Dia kata, biar apa hal ni, kan? Okay, dia pergi kata, tu kenapa? Dia kata, takkan tak ada apa-apa kot, kan? Kata, tak boleh, ni kau kerja sini. Kata, kalau tak ada, tak jalan lah. Aku nak jumpa dengan bos, boleh tak? Masuk. Bawa jumpa bos. Bos ni,
Kan dia nak ambil hak dia kan. Dan kat depan ni gini kan. Dan dia kata tak boleh kecuali kalau tak ada duit. Bos kata apa? Bagilah sikit. Jadi dia kena buat apa? Itu saya rasa lesen dia kot. Benda-benda yang begitulah. Dia kalau tak ambil nanti lagilah kat luar tu nanti. Bagi jalan. Satu contoh kan. Okay. Satu lagi ialah seorang kawan ni, tak sebut nama lah. Dia kerja, keluarga dia lah, kerja dalam satu syarikat yang besar untuk printing dan sebagainya. Kata satu ketika dahulu dijalankan begitu. Macam saya sebut tadi lah. Ni dapatnya dia akan rotate. Bila lah rotate gitu, kita dengan syarikat ada orang pekerja apa semua, bukankah kita berhak dapat projek tu? Berhak ke tak berhak? Kita ada syarikat apa semua dan kita pun ikut prosedur apa semua. Dan memang prosesnya begitu. Dia bagi tak salah, maknanya tak salah dia kata nak ambil 2 kali. Tak ada, dia akan bagi gitu satu ketika. Sampai satu ketika macam mana? Dia jadi macam ni. Okay. Dan yang nak ke atas tu ialah yang apa? Yang bayar. Maknanya saya tak boleh sebut lah kan, nanti ada masalah pula. Tapi itulah yang disebut oleh kawan saya tu, yang mewarisi daripada syarikat tu lah, daripada bapak dia. Okay. Dalam kes ni lah jawapan siapa? Syekh Ibn Uthaymin tu. Kalau itu adalah hak kita, cuba bayangkan sekarang ni kan, kita mungkin tak rasa pasal kita banyak duit kan, tapi yang kerja bawah tu, dan dia pun kata kalau ikutkan nak tutup je kedai ni, kilang tu nak tutup je. Tapi kalau tutup nanti kata aku tak apalah lan kan, aku kerja, kita kerja lah, mana kita kerja, dan dia tu sebagai penasihat jugalah dekat syarikat tu. Jadi kerjanya ada lah sana kan, gaji bulanan okey, banyak juga lah kot kan. Kalau kerja kat kerajaan ni boleh tahan kan. Kalau pensyarah okey lah, alhamdulillah boleh hidup lah. Kemudian dapat yang ni pula okey, dia tak ada masalah kan. Yang kerja bawah dia tu, yang kerja kat kilang tu, yang mana kalau tutup kilang, dia nak pergi kilang mana? Contohlah kan. Jadi fikir itu je yang kami fikir sekarang ni, maintain lah benda ni. Sampai kadang-kadang dia jadi masalah yang tu. Sebab tu bila saya tengok yang tu kan, betul tengok apa yang difatwakan oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam situasi itu sahaja. Jangan pula kita tak ada masalah kan, memang kita dah dapat, tak dapat yang kedua, bayar untuk dapat kita lagi, bayar untuk kita lagi, menzalimi yang lain, itu tak boleh. Itu adalah antara cara untuk memahami fatwa para ulama. Walaupun memang nampak pelik sikit kan. Nampak pelik tak? Kan, rasuah boleh? Tak, rasuah tak boleh. Dalam situasi kita nak mengambil hak kita, baru jadi boleh. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta kamu dengan kebatilan. Jadi Syekh Ibn Uthaymin mengatakan, kalau begitu siapa yang berdosa? Dia kata yang berdosa ialah orang yang minta tu. Sepatutnya orang yang dekat atas tu, yang memberikan, meluluskan, dia tak boleh apa? Tak boleh terima rasuah, apatah lagi meminta rasuah. Dulu tak boleh kan. Tapi kalau dia minta, kita tak bagi, lalu kita ditolak, padahal kita lah yang paperwork yang terbaik kita punya. Kita dah check dengan kawan-kawan kita kan. Biasanya kalau kita jenis kontraktor, kita tahu kan yang lain-lain ni kan. Takkan kita tak tahu kan, kita seorang, kita kenal orang kan. Kontraktor ni jenis dia kenal orang, dia akan tahu, kau macam ni, ni bahan tak elok ni. Bahan tak elok tapi aku letak kan, aku dapat lah hang bahan elok pun tak letak tak dapat. Contoh lah kan, contoh ya, mungkin tak berlaku kot, tapi berlaku rasanya kan. Jadi begitu, itu maksud saya tadi kan. Kalau sekali round tak dapat, 2 kali round tak dapat, sekali round tak apa lagi, 2 round tak dapat, 3 round tak dapat, 4 round tak dapat, apa jadi pada kilang? Apa jadi? Tutup lah, betul tak? Takkan nak tanggung semua. Bila tutup, kalau nak tanggung juga, maka kalau terpaksa buat ini, maksudnya ni, dia terpaksa buat yang tu, di sini yang tanggung ialah yang ambil tadi tu, dan yang menyusahkan. Di mana kita kata sepatutnya pihak yang berkuasa, dia tak boleh buat yang tu. Tapi kalau dia buat juga, dan rakyat ataupun kontraktor apa semua terpaksa buat, maka dia lah yang tanggung. Itu fatwa tadi Syekh Ibn Uthaymin. Dan orang yang memang tak suka pada Syekh Ibn Uthaymin, dia akan gunakan fatwa ni untuk mengatakan Syekh benarkan rasuah. Tak baca habis, baca habis lah kan, baca habis fatwa tu, dan dia akan jelas pada kita. Allah musta'an. Itu sahaja kot rasanya untuk hari ini. Kalau ada apa-apa soalan sedikit, mungkin dalam sekitar 5 minit begitu, insya-Allah.
Cuma kalau di Arab Saudi kan, ada saya pernah dengar lah, ada setengah orang ni warak dia tinggi, Masya Allah. Dia buat apa? Harta dia diambil. Okey, betul kata pakcik, nak harta balik kena masuk mahkamah. Dia kena ada cara dia. Ada, okey, usahakan. Usaha, okey pakcik, dah selesai dah tahap terakhir, kena masuk mahkamah. Dia kata apa? Masuk lah? Masuk mahkamah. Masuk mahkamah? Tak apa, hang bagilah harta tu kat dia. Tak? Dia tak nak masuk tempat yang dia rasakan macam takut tersilap ambil harta orang. Padahal harta dia ni, faham tak tadi? Tanah dia diambil kan, secara zalim ke apa kan, kemudian dengan lawyer apa semua dah dapat balik semula, kecuali memang kena pergi mahkamah. Biasa kan kita kena macam-macam lah kat mahkamah, kena bersumpah lah, itulah apa semua kan. Kata-kata kalau kena masuk mahkamah, aku tak pergi. Kalau boleh settle kat luar, memang aku dapat balik hak aku ambil. Kalau tak, tak apalah, hari kiamat nantilah. Ataupun tak apalah, aku maafkan je lah. Tak? Kadang-kadang dia ada orang sampai ke tahap tu. Okay? Tapi kena ingat, bukan semua orang macam tu. Jadi fatwa tu dia sebenarnya dia bersesuaian dengan orang. Siapa yang boleh kan, ini yang terbaik kan. Tapi kalau siapa yang akan menanggung itu, ini apa semua kan, banyak tanggungjawab dia, menyusahkan apa semua, jadi itu ambil fatwa yang kedua. Okay? Dan begitu juga saya rasa lah, setengah-setengah fatwa yang sesuai untuk dinyatakan di sebahagian negara, kadang-kadang tak sesuai dinyatakan di sebahagian negara yang lain kan. Fatwa macam hijab kan, untuk negara-negara yang tak ramai orang Islam dan sebagainya, fatwa dia lain lah sikit. Jadi fatwa, boleh tak ambil fatwa yang agak lenient kat sana, kita applykan di Malaysia? Boleh tak? Mana boleh kan. Contohnya, ada tak orang yang pergi Amerika dan kahwin dengan dia Islam, lelaki kahwin dengan yang kitabi? Ada tak? Ada. Boleh ke Ustaz? Boleh tak? Kalau boleh, kenapa tak buat kat Malaysia ni kan? Catherine ke kan, yang Kristian tu kan, kahwin dengan dia, kenapa tak boleh? Dia antaranya ialah kerana kat sana memang agak susah nak cari yang Islam pun apa semua kan. Okay? Jadi dibenarkan. Tapi kalau kat sini yang Islamnya berlambak lagi, kenapa nak cari yang apa dia, yang Kristian tu? Jadi yang Umar radhiyallahu anhu takut. Dia kata bila perang Rom dilarang kan, Umar radhiyallahu anhu larang sahabat untuk kahwin dengan wanita-wanita Rom. Jadi siapa datang, rasanya Huzaifah bin Yaman ataupun yang sahabat lain datang, adakah engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan? Kita cuba bayangkan, Umar yang tegas tu, datang sahabat lain kata, engkau nak haramkan? Adakah engkau nak haramkan apa yang Allah halalkan? Nampak tak? Tegas Umar ni, garang, tapi orang tak takut kalau dilanggar. Pada mereka dilanggar lah. Kenapa nak haramkan pula? Kita dah dibenarkan. Contohnya kita kata jangan minum mineral water, contohlah kan. Kenapa takkan nak haramkan mineral water? Kena minum air sungai, contohlah kan. Mineral water yang ni tak boleh, takkan nak haramkan? Okay, saya bukan nak haramkan. Jadi situ Umar mengatakan bukan nak mengharamkan, tetapi kalau apa? Kalau orang Islam yang lelaki kahwin dengan yang wanita-wanita Rom, man linisa'il muslimin, siapa yang nak kahwin dengan apa? Wanita-wanita Islam, siapa nak kahwin? Okey, jadi itu antaranya. Kadang-kadang benda tu dia kena lihat secara yang menyeluruh lah. Okey. Ada soalan lain ke kalau nak tanya? Ada, okey. Kena faham fatwa tu, jangan ambil sebahagian. Ambil sebahagian memang banyak pun orang buat macam tu. Dia ambil sebahagian, dia nak kritik balik semula, dia benarkan rasuah tak? Dia tak benarkan rasuah. Kan? Untuk mengambil hak, okay, dan pastikan hak tu. Itu soalan dia, pasti adakah itu hak kita atau hak orang lain yang kita ambil. Okey. Okey, selesai insya-Allah. Tak ada soalan lah. Okay. Dengan itu kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam.